sebentar lagi saya akan jelaskan jawapannya. Okey, cara menjaga sistem pertahanan badan. Maknanya cara bagaimana kita nak jaga kita punya sistem defense system kita. Sebab ingat hari-hari ya kita didedah oleh parasite, bakteria dan seterusnya. Jadi amalkan pemakanan sihat. That is the key factor. So, salah satu cara untuk menjaga pertahanan badan, amalkan pemakanan sihat kaya dengan mineral, tuan-tuan. Dekat sini dia disebutkan kaya dengan mineral dan vitamin, terutama magnesium, zinc, vitamin C dan vitamin D. Sebab tu kalau nak jaga you punya immune system, okay, banyak orang cakap, oh kita kena ambil benda yang boleh membantu kita dari segi antioksidan. Oksidan. Jadi kat sini, uh, amalan pemakanan sihat itu penting. Kaya dengan mineral vitamin utama magnesium zinc. So magnesium dan zinc ada di dalam mineral drop. Vitamin C dan B. Okey, tidur cukup. Kurangkan stres. Tidur yang cukup bantu tubuh baiki sel dan kuatkan immunity. Sebab itu kadang-kadang apabila kita penat sangat, jangan kita paksa tubuh badan kita. You have to take a good rest dan ambil sedikit, mineral drop tu titis kat dalam air dan amalkan minuman supaya dia dapat mengawal ataupun memberi aktif balik sel-sel yang rosak, sel-sel yang tercemar dan mengganti kepada sel-sel baru dan dia mengaktif. Apabila sel anda aktif, kita makin segar. Okay? Okay, ketiga, bersenam secara berkala, melancarkan aliran darah dan menguatkan sel imun. Eh? Yang keempat, tadi yang saya cakap tadi, yang saya kongsi tadi, minum air secukup membantu detox yang mengangkut nutrisi ke seluruh badan. So, gunakan suplemen semula jadi seperti mineral drops, magnesium spray, bantu sel berfungsi dengan lebih baik dan kurangkan inflamasi. So, kalau anda masih ingat yang awal saya pernah kongsi dengan anda, slide yang minggu-minggu awal tu, bagaimana uh, kelebihan mineral drop dan magnesium dapat membantu mengaktifkan sel-sel tubuh badan. Sebab sel kita ni perlukan magnesium dan juga mineral drop. Dan mineral drop yang kita ada dalam ocean drop ni lebih kurang 92 bahan yang diperlukan tubuh badan kita. So amalkan dengan cara minum lebih baik supaya dia dapat detox segala kotoran di dalam tubuh badan kita. Okey, dekat sini selain daripada virus, kuman-kuman yang ini adalah lagi salah satu tabiat akibat kita tidak jaga pemakanan kita. So ini adalah salah satu kajian yang saya buat sekiranya anda tidak betul-betul jaga benda-benda ni akan berlaku, akan bertindak balas kepada tubuh badan. Bukan hanya daripada segi immune system tu diganggu oleh virus dan pollution seterusnya. Tapi sekiranya kalau jika anda tidak jaga pemakanan, paling senang, paling paling sekarang banyak masalah. Tadi saya dapat berita daripada sahabat saya, jiran sebelah mak saya itu meninggal oleh kerana sakit diabetes. So, kalau anda lihat diagram ni, blood sugar spike paling penting. Kalau anda tak jaga makanan, penyakit tiga serangkai ni, high blood, high cholesterol, ni semua yang high blood, high cholesterol, high blood pressure, high sugar level. Ni semua dah nampak ni kat sini. So kena 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 berhati-hatilah sahabat-sahabat dan kawan-kawan, because zaman sekarang kalau ikut fakta yang saya pernah kongsi minggu lepas, the cost of all these rawatan memang begitu tinggi. So inilah akibatnya kalau kita suka makan junk food, kita tak jaga makanan kita. These are all very common, boleh dengar, boleh nampak benda-benda ni.
heart disease, stroke, weight gain, blood sugar spike, extracorporeal bloatedness, dan kadang-kadang sesak nafas, headache, migraine, depression. So kena kena seimbang. Apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita main peranan dan apa di sekeliling kita tu pun main peranan. So anda punya tubuh badan memang hari-hari kena attack tuan-tuan dan puan-puan. Suka tak suka, whether you like it or not, memang hari-hari terdedah kepada masalah kesihatan. So di sini 5 lifestyle activities yang boleh menjejas you punya immune system. Ini penting tuan-tuan, saya ambil daripada Dr. Jokers, Supercharge for Your Health. Dia cakap immune system ini selalunya memang kena attack hari-hari. Ini saya bacakan daripada terjemahan, ini dalam bahasa Inggeris tapi saya terjemahkan. Mana immune system ni memang hari-hari akan dikena attack. Common things yang selalunya orang tidak faham macam mana boleh jadi cripple. Cripple tu maksudnya boleh jadi teruk lah. Dan juga kita boleh jatuh sakit oleh kerana perkara-perkara yang tersebut ni. Bermakna too much sugar dan karbo. Ini bermakna dia pesan dengan kita terlalu banyak gula dengan karbo. Maksudnya kalau nasi ke mi ke, kalau kita ambil terlalu banyak, memang kadang-kadang daripada nasi dia akan convert into sugar kalau kita tak exercise dan seterusnya. So nombor satu tu yang paling teruk yang boleh jejas immune system kita ni, terlalu banyak gula. Terlalu banyak gula dan terlalu banyak karbo. So kadang-kadang kita pernah dengar kurangkan ini, kurangkan itu. Especially gula. Tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, tidur. Orang orang kadang-kadang tak apalah, tidur ni normal, janji aku cukup tidur. Tidak. Nanti saya akan kongsi dalam slide yang ke depan, nanti saya akan share sedikit sebanyak di mana sleep deprivation ataupun poor quality of sleep. Dia akan menjejas tubuh badan kita. Ini saya akan kongsi dalam satu slide yang akan datang bersangkut paut dengan body clock. Kita punya body clock ni, tubuh badan kita yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada dia punya body clock sendiri. Mana dia ada jam putaran tubuh badan dan organ kita mengambil tugas-tugas masing-masing. Okey, ketiga, air yang tidak berkualiti. Sebab itu saya apabila saya jumpa dengan produk MX5 drop ni, saya suka sebab apa? Masa Kamal dan juga Tuan Rudy dia demo, anda kena faham kenapa mereka demo dengan pH water tester tu. Sebenarnya dia nak sampaikan message dengan anda kena minum air yang berkualiti. Anda kena minum air yang berkualiti supaya pH tubuh badan anda tu jangan menambahkan toksik dalam tubuh badan kita. So dengan unfiltered tap water, kadang kita minum air, kira kualiti air tu tak bagus lah. Jadi dekat sini, dengan cara pendidikan yang Tuan Kamal dan syarikat ni tekankan kepada pH water tu, sebenarnya dia penting. Sebab 70% tubuh badan kita ni air. Jadi kalau air yang kita minum ni, air bergas lah, air bergula lah, bermakna dia mendatangkan bahaya kepada tubuh badan kita. Habis yang keempat, staying indoor all days. Yalah, jadi yalah, kadang-kadang orang tua kita dia duduk kat dalam, duduk tak bergerak, tak banyak pergerakan, tak ada terdedah kepada udara luar. Dia pun uh, tak tak pernah kena sunlight. Ini pun boleh menjejas kita punya immune system. Dan yang last kali nombor 5 ni, chronic dehydration. Sebenarnya bermakna memang jarang minum air lah. Kurang minum air. Kurang minum air ni, tuan-tuan dan perempuan, tubuh badan kita ni 70% perlukan air. Dan di sini air adalah satu transport. Ingat, air ni adalah satu transport. Dia bawa kotoran, dia keluarkan kotoran melalui kita pembuangan air kecil. Dia bawa nutrisi. Dan dia sebenarnya memperbaiki tubuh badan kita dari sudut kita punya blood vessel lah.
Jadi kalau perkara-perkara ini, pada saya yang penting ni nombor satu, nombor dua, nombor tiga ni. Ini memanglah kalau kita tak jaga cara peminuman kita ni, asyik minum air yang bergula je, you punya immune system, maknanya you punya defense system tu dah tak kuat lah. Sebab tentera-tentera you sepatutnya dapat mineral ataupun magnesium, air yang bagus. Tapi oleh kerana kemasukan gula terlalu banyak, you punya tubuh badan dah banyak what do you call it, gula. Lepas tu high blood sugar dan high blood pressure, all ni semua akan datang. Confirm. Sebab you punya jantung, you punya tubuh badan kita, you punya, especially you punya organ, mereka dapat terlalu banyak gula dalam tubuh badan, dia akan merosakkan. And salah satu, gula is the best food for the cancer. Eh? Okay.